dia macam ni lah. Sepatutnya Anwar Musa ni sebenarnya dia pun dah ditegur oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya janganlah over sangat. Tapi Anwar Musa ni mana pernah boleh duduk diam. Dia sentiasa nak supaya nama dia ni hidup sepanjang masa. Sebenarnya Perdana Menteri pun dah cakap dengan dia, kurangkanlah buat statement-statement. Sebab lagi banyak dia buat statement, lagi banyak kerosakan yang dia bawa. Tapi tak tahulah, setengah-setengah orang ni degil. Dia ingat dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan, maka dia akan kekal relevan. Kalau kekal relevan tu baik untuk dia, tak apa. Tetapi kalau dia menjadi kekal popular, tetapi popular yang tak baik, contohnya macam Saidan Kasim. Bila Anwar Musa pertahankan Perdana Menteri, dia pun nak pertahankan Perdana Menteri. Tapi dia pertahankan, dia tidak ada fakta. Bila tak ada fakta, nak menjawab saya. Saya kesian dengan Datuk Seri Saidan Kasim ni. Sebabnya bila dia mengeluarkan kenyataan, sepatutnya kenyataan dia tu merosakkan saya, dan boleh membantu Perdana Menteri. Tetapi kalau kita baca bila kenyataan tu diterbitkan oleh Berita Harian, cuba tuan-tuan tengok kenyataan dia semalam bila keluar kat Berita Harian. Saya baca komen tu satu persatu, boleh dikatakan daripada 30 orang, seorang yang menyokong dia. Lagi 29 lasah. Jadi malam ni saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Seri Saidan Kasim. Kalau misalnya tanpa jasa baik dia, kita pun tak tahu sokongan kita di Akaumbi ni kuat. Kalau misalnya komen tu dibuat dalam page UMNO, bagi saya biasalah. Kalau Akaumbi UMNO bersama kita ni, kita tak pelik. Tetapi kalau Berita Harian, Berita Harian ni kita pun tahulah, ianya dikuasai oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari. NSTP ni dikuasai oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dalamnya wakil Syed Mokhtar ialah Johari Ghani, dan memang bukan bersama dengan kita pun. So bila orang yang komen di dalam Berita Harian pun, rakyat biasa, rakyat yang kita tahu atas pagar ataupun yang tak suka dengan kita pun mempertahankan kita. Jadi saya rasa Perdana Menteri kena fikir banyak kali kalau nak pakai Saidan Kasim ni lah. Itu je. Itu je. Lagipun macam Saidan Kasim dengan Anwar Musa ni, dua-dua ni dia ada track record yang tak cantik, terutamanya dalam menjaga pasukan bola sepak. Kalau pasukan bola sepak pun dia tak boleh jaga. Contohnya macam Perlis FC, daripada Super League pun jatuh, dah pergi main league lain, dengan Kelantan FC di bawah Anwar Musa dulu pun, sampai bermasalah, berhutang sampai 6.5 juta. Lepas tu orang lain take over sahamnya. Jadi sebelum dia nak cerita banyak, lebih baik dia uruskanlah pasukan bola sepak yang telah tergelincir akibat daripada keberadaan mereka ni. Kalau pasukan bola pun mereka tak boleh nak uruskan, macam manalah dia nak uruskan politik negara ni. Jadi kita minta Perdana Menteri kajilah orang-orang yang gajikanlah senang cerita, gajikan orang-orang yang boleh memberikan hujah-hujah yang lebih intelek, hujah-hujah yang boleh membuat orang berfikir. Betul juga apa yang dicakapkan oleh Dr. Kamarul. Contohnya ini Dr. Kamarul disuruh jadi tukang buat report polis saja. Bayar gaji sebagai penasihat Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kerja-kerja report polis ni bagilah orang macam Dr. Najmir ke, yang pegawai-pegawai kecil ni buat. Tak payahlah sampai Dr. Kamarul tu buat kerja macam tu. Gunakan dia tu sehabis baik. Mandangkan dah guna duit kerajaan untuk bayar tu, gunakan dia untuk memberikan hujah-hujah ilmiah. Kenapa pilihan raya perlu ditangguhkan sehingga bulan Mac 2023? Bagi hujah-hujah tu untuk menjawab kita.
daripada menggunakan orang yang tak ada, bukan setakat IQ tak tinggi, EQ pun tak berapa nak tinggi, cepat koyak, macam Tajuddin, macam siapa nama ni yang betul? Yang ni, yang apa nama, yang cabul budak ni, apa nama? Syaidan lah. Syaidan Kasim. Syaidan Kasim lupa. Maklumlah kita Melayu, mudah lupa. Okey. Silakan. Betul. Tadi Asuk cakap pasal pilihan raya itu Pilihan raya. So PM kata jangan boikot sekiranya tak dapat jadi calon. Dia PM cakap. Aduh. Saya rasa sepatutnya untuk ulas benda ni kita kena panggil Datuk Mustafa Yassin. Sebab Datuk Mustafa Yassin pernah dicalonkan sebagai adun Guai dah kat Kedah. Guai di apa ni, di Bero. Guai. Sepatutnya Ismail Sabri nak sangat tempat tu. Bila dia tak dapat, maka dia bawa pemuda-pemuda dia pergi ke Indonesia. Jadi kalau Ismail Sabri nak beri nasihat kepada orang-orang yang tak dapat jadi calon supaya jangan boikot parti seperti mana yang dia buat, memang cadangan tu sebenarnya cadangan, idea, pandangan tu sangat bagus, sangat bagus. Dan orang yang lebih layak untuk membicarakan soal jangan sabotaj parti ni ialah Datuk Mustafa Yassin. Patutnya kena panggil Datuk Mustafa Yassin tu cerita tentang bagaimana dia diboikot pada pilihan raya ketika tu. Cuma saya nak bagi nasihat kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Andai kata dalam pilihan raya akan datang ni beliau tidak dicalonkan, sebab dari segi Barisan Nasional kita ada tapisan yang tapisan yang apa? Yang ketat, kita ada tapisan yang ketat, bukan setakat tapisan special branch, bukan setakat tapisan MIO, bukan setakat tapisan Lembaga Hasil Dalam Negeri, bukan setakat tapisan SPRM. Tapisan SPRM pun kita pun tak pasti sangat dia lepas ke tak lepas. Banyak kes lama tu, bukan setakat tapisan kesihatan, Kalau tapisan kesihatan dia ambil kira, dah pasti dia tak lepas dah, sebab dia berhadapan dengan apa ni, masalah buah pinggang, Sekarang ni dia menjalani hemodialisis, tetapi dari segi tapisan kesetiaan, itu pun dia dah tak lulus lah. Sebab saya yakin kalau Presiden UMNO nak memilih calon pilihan raya kali ni, dia nak pastikan bahawa calon-calon itu selepas pilihan raya akan kekal bersama dengan UMNO, sama ada UMNO menang atau UMNO kalah, mereka kekal bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan UMNO. Kalau faktor itu pun diambil kira, dari segi permakahan Ismail Sabri ni tak berapa nak cukup markah. Itu je lah. Jadi kalau andai kata dia tidak dicalonkan sebagai calon pilihan raya, kita harap dia berlapang dada, dia jangan boikot, jangan ulangi apa yang dia buat, jangan bawa orang pergi Indonesia lagi, kena berlapang dada lah, apatah lagi kalau misalnya dia digantung ke ataupun dipecat sebelum pilihan raya, janganlah bertanding atas sikit parti lain. Dia patutnya belajar mengenali pengalaman. Ada kemungkinan besar ianya satu hikmah kalau dia tak dicalonkan sebagai calon pilihan raya, kerana bila dia tak dicalonkan sebagai calon pilihan raya, dia still setia pada parti. Saya yakin imej dia yang dah rosak di kalangan ahli-ahli parti tu, akhirnya akan memulih. Betul. Kena ingat jugalah, KJ satu ketika dulu masuk dewan dia orang bu, betul tak?
Tapi satu kali tu dia hadir dalam demonstrasi yang paling buruk saya pernah hadir dah. Demonstrasi Patriot di Jalan Bukit Bintang. Demo sikit, jalan sikit berhenti sebab nak tunggu polis datang. Jalan sikit berhenti. Paling buruk tu. Tapi orang tak tahu selepas tu naik sokongan dia. Orang mula tepuk tangan bila dia masuk dalam dewan. Jadi tak mustahil kalau dia menunjukkan sikap dia sebagai party man, walaupun tak dicalonkan, dia masih setia. Dia turun berkempen membantu calon-calon Barisan Nasional. Jangan dia pergi bantu calon PN pula. Kalau dia pergi bantu calon PN ke calon PAS ke calon bersatu, lagilah orang maki dia. Betul tak? Kalau dia masih setia, insya-Allah satu hari nanti mungkin orang boleh terima dia balik, orang boleh sayang dia balik. Seperti mana bila dia meluluskan KWSP, orang sayang dia. Tapi nak buat macam mana kalau dia kebijaksanaan dia tu melebihi dia punya kekurang bijaksanaan, sudah pastilah dia buat pilihan raya tu selepas dia meluluskan KWSP tu lagi. Meluluskan kebenaran untuk pencarum-pencarum mengeluarkan duit sendiri, bukannya duit kerajaan bagi pada pencarum. Tapi dia tak pandai nak capitalize on that. Nak buat macam mana?